buat langkah-langkah ni untuk kamu tentukan antara bahan-bahan tu yang mana satu yang mengalami ada sebagai ejen penurunan, sebagai ejen pengoksidaan. Kita tentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ni menggunakan inot. Ni langkah-langkah dia lah yang cikgu dah terangkan dalam video yang kedua kalau yang tengok. Apakah tindak balas ni berlaku? So kamu ada tindak balas dikromat 6 ni dengan ion klorida. So bahan kamu yang ni lah. Bahan dia. Yang ni pula adalah hasilnya. Okay, langkah pertama tadi sebenarnya kamu kena tulis dia punya bahan yang terlibat. So dalam persamaan ni dah siap dah. Dia dah tulis bahan apa yang terlibat. So ni adalah langkah pertama lah. Okay, langkah kedua tadi kena buat apa? Susun. Okay, kita kena susun nilai inot. Nilai inot tu kita kena susun yang mana paling negatif ke paling positif. So nilai inot tu boleh dapat daripada buku teks. Okey, dekat sini kamu ada nilai positif 1.33 dengan positif 1.36. Okey, yang ni dikromat 6 ni dia kurang positif. Kita letak atas, yang lebih positif letak di bawah. Kita kena susun dia macam tu. Kalau ada negatif, kita letaklah lagi atas. Paling negatif sampailah paling positif. So, cikgu ambil nilai ni daripada buku teks. Tengok apa bahan yang terlibat tu. Yang ni kan, cikgu ambil nilai dia je lah. Yang kedua, cikgu ambil yang klorid ni. Ni dia ada. Persamaan ni ada ion klorida. So, cikgu ambil persamaan ni letak. Okay. Kena susun je yang atas dengan yang bawah. Okay, nombor 3. Kita buat apa? Untuk sebelah kiri ni kita letakkan sebagai ejen pengoksidaan. Manakala yang sebelah kanan ataupun hasil adalah ejen penurunan. Okay, seterusnya kita bulatkan. Okay, tadi kita nampak, kamu tengok dekat bahan ni ada ion klorida. So, cari mana ion klorida? Dekat sini, sama kan? Kamu bulatkanlah. Kemudian, satu lagi. Kamu ada Cr2O72 negatif ni pun sama bahan. Ni pun bahan. Okay, kamu bulatkan. Yang mana bahan dekat atas, kamu bulatkan bahan tu dekat bawah. Dekat persamaan setengah ni. Okey, itulah poin pertama, buat persamaan. Kedua, susun. Ketiga, letak ejen pengoksidaan kiri, kanan dan seterusnya kamu bulatkan apa bahan-bahan yang terlibat. Okay, kita tak ambil kat sini sebab sini adalah hasil. Kita ambil yang sebelah sini. Okay, nak buat anak panah ni pun boleh. Seperti yang kamu tahu, semakin ke bawah, bahan kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. So, ke bawah ni meningkat, manakala kalau ke atas, sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Okay, yang poin yang keempat barulah kita nak tentukan sama ada klorida ni ke, ion klorida ataupun dikromat 6 ni ke yang sebagai ejen pengoksidaan ataupun ejen penurunan berdasarkan inot dia. Okay, daripada sini nilai inot ion klorida yang lebih positif kan daripada inot kromium. Okay, sekarang ni kamu ada ion klorida, kita nak bandingkan lah. Sekarang ni ion klorida sebagai ejen penurunan sebab dia belah sini. Kita nak bandingkan dengan siapa? Dengan ion kromium. So, bila kita bandingkan klorida dengan kromium, didapati nilai inot klorida lebih positif daripada inot kromium. Tengok nilai pun tahu kan. Klorida positif, lebih positif. Ion kromium kurang positif. So, ion klorida ni ialah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding dengan ion kromium. Sebabkan semakin ke atas, kamu tahu tadi ejen penurunan meningkat bila daripada bawah ke atas. Dekat sini tahulah ion klorida sebagai ejen penurunan adalah ejen penurunan yang lemah berbanding ion kromium. Ion kromium lagi kuat. So, bila dia lemah, oleh itu ion klorida
sukar untuk membebaskan elektron untuk membentuk molekul klorin. So ion klorida ni bila dia lepaskan elektron, dia akan bentuk molekul klorin. Tapi disebabkan dia sukar untuk membebaskan elektron, dia takkan membentuk ion klorin. So tindak balas pengoksidaan tidak berlaku. So ion klorida tidak akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Sebab dia adalah ejen penurunan yang lemah. Seterusnya kita nak tengok ejen pengoksidaan pula. Okay, nombor 4 tadi kita cerita pasal inot. Nombor 5 ni kita huraikan dia. Kita huraikan klorida ni sukar ke, senang terima bebaskan elektron. Kita huraikan dia mengalami atau tidak mengalami pengoksidaan. Okay, seterusnya kita tengok ejen pengoksidaan pula. Ejen pengoksidaan kita ada dua lah, dikromat 6 dengan klorin. Dan semestinya nak tentukan ejen pengoksidaan yang mana, mestilah yang paling bawah. Sebab kekuatan semakin meningkat bila ke bawah. Daripada sini dah tahu dah bahawa dikromat 6 ni merupakan ejen pengoksidaan yang lemah. Sebab sepatutnya klorin, tapi kita dah bulatkan dekat atas, maksudnya yang ni lemah lah. Bahan kita sekarang kita guna ni ejen pengoksidaan yang lemah. So yang pertama ni dia cerita pasal inot. Kita kena cerita pasal inot juga. So inot ion dikromat 6 kurang positif daripada inot klorin. Okay, kurang positif. Klorin lagi positif. Ni klorin. So ion dikromat 6 ni ialah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding dengan molekul klorin. So klorin lagi kuat berbanding Cr2O7 2 negatif. So bila ion dikromat 6 sukar menerima elektron, maka tindak balas penurunan tidak berlaku. So kamu tahu sebagai ejen penurunan dan ejen pengoksidaan, untuk ejen penurunan dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala untuk ejen pengoksidaan dia mengalami tindak balas penurunan kan? Ingat lagi tak? Betul-betul. Ya. So kalau ejen penurunan mengalami tindak balas pengoksidaan, dia akan membebaskan elektron. Manakala ejen pengoksidaan mengalami tindak balas penurunan, dia akan menerima elektron. So semakin ke bawah, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan, maksudnya semakin mudah menerima elektron, semakin meningkat. Yang ni pula kekuatan mengalami tindak balas pengoksidaan ataupun melepaskan elektron semakin meningkat ke atas. So dua-dua ni tidak berlaku kepada ion klorida dengan ion dikromat 6 ni. Sebab masing-masing lemah sebagai ejen penurunan dan juga sebagai ejen pengoksidaan. Maka tindak balas ni berlaku ke tak? Tak. Berlaku. Okey, tindak balas tidak berlaku. Okey, soalan seterusnya. Okey, kamu ada hidrogen peroksida dengan ion bromida. Okey, ini langkah pertama tadi kamu kena tulis persamaan dia. Kalau boleh just tulis bahan dia pun tak apa yang ni. Itu langkah pertama. Okey, langkah kedua, kamu dah tengok hidrogen peroksida, nilai dia 1.77. Kemudian kamu tengok bromin daripada buku teks, nilai dia positif 1.07. Okay, kamu punya next step adalah susunkan dia lah. Yang ni cikgu dah susunkan, yang lebih positif dekat bawah, yang kurang positif dekat atas. Ini langkah kedua. Dah susun. Okay, langkah ketiga kita buat apa? Label. Okay, kita label Belah kiri ni sebagai ejen pengoksidaan. Nah, yang ni semua ejen pengoksidaan.
Belah kanan ni ejen penurunan. Dan kamu kena bulatkan. Seterusnya kamu kena bulatkan bahan-bahan yang terlibat. Kamu ada H2O2. So kamu kena circlekan H2O2 dan kamu ada ion bromida. Kamu cari daripada persamaan ni mana satu ion bromida yang ni. Br negatif dengan Br2 lain So kena tahulah Br negatif yang ni bulatkan sama H2O2 yang ni. Okay, dah tentukan kat sini kamu dah boleh nampak ion bromida sebagai ejen penurunan dia akan compare dengan H2O. Manakala H2O2 ni sebagai ejen pengoksidaan sebab belah kiri dia akan bandingkan dengan bromin. Okay, kita nak tengok nilai inot. Ni nilai inot masing-masing. Kita nak tengok part ni dulu ejen penurunan. Yang mana ejen penurunan yang kuat. Tapi dia nak tahu kita kena tengok inot dia. So nilai inot Br negatif yang ni yang kita bulat tadi kurang positif daripada inot H2O. Okay, memang kurang positif H2O lagi positif. Ion Br negatif ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding dengan H2O. Okay, mana kita tahu sebab makin ke atas ejen penurunan semakin kuat So Br negatif ni ejen penurunan dia lebih kuat daripada yang bawah ni. Oleh itu ion Br negatif cenderung membebaskan elektron untuk membentuk molekul bromin. Kalau buat persamaan dia kamu akan dapat macam ni lah. Tu Br negatif, anak panah, Br2 dan membebaskan 2 elektron. So ion Br negatif mengalami tindak balas pengoksidaan. Sebab pengoksidaan kan membebaskan elektron. Seterusnya kita nak tengok ejen pengoksidaan pula. So bandingkan inot dulu, nilai inot H2O2 lebih positif daripada inot Br. Kita bandingkan dua ni lebih positif daripada Br2. Oleh itu H2O2 cenderung menerima elektron bagi membentuk H2O. So dia ni senang lah sebab dia lagi bawah kan. So dia lagi kuat dia punya penerimaan elektron. Maksudnya kekuatan sebagai ejen pengoksidaan dia lagi kuat berbanding Br2. So bila menerima elektron, so dia mengalami tindak balas penurunan. So dekat sini ada tindak balas pengoksidaan, ada tindak balas penurunan. So proses ni, tindak balas ni boleh berlaku. Okay, faham tak semua? Faham, cikgu faham. Okay, jangan lupa tanda right. Sama tak jawapan kita? Sama. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Langkah pertama, tulis bahan-bahan yang terlibat. Langkah kedua, kamu kena susun lah. Daripada yang negatif ke paling positif. Negatif sekali kat atas, paling positif kat bawah. Langkah ketiga, labelkan. Kiri ejen pengoksidaan, kanan ejen penurunan. Dan kena circlekan apa bahan-bahan terlibat tadi. Daripada persamaan dengan persamaan setengah ni. Sebab bila kita dah circlekan, barulah kita tahu, oh Mg ni dekat ejen penurunan. Cu2+ ni dekat ejen pengoksidaan. Okay, anak panah ni boleh buat juga kalau nak buat. Ejen pengoksidaan semakin ke bawah semakin kuat. Ejen penurunan semakin ke atas semakin kuat. Okay, nak tentukan mana satu ejen penurunan, magnesium ke kuprum berdasarkan inot. So nilai inot magnesium lebih negatif daripada Cu. Boleh tengok dekat sini lebih negatif daripada Cu. Magnesium ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding dengan Cu. Kemudian bila dia ejen penurunan yang kuat, dia cenderung membebaskan magnesium cenderung untuk membebaskan elektron membentuk ion magnesium. Kemudian magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan. Seterusnya kita nak tengok ejen pengoksidaan pula. Nilai inot Cu2+
lebih positif berbanding dengan Mg2+. So, ion Cu2+ ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan Mg2+. Okay, semakin ke bawah tadi, ejen pengoksidaan semakin kuat. So, Cu2+ ni kuat. Oleh itu, ion Cu2+ cenderung menerima elektron. Cu2+ cenderung menerima elektron berbentuk atom kuprum. So, ion Cu2+ mengalami tindak balas penurunan sebab menerima elektron. So, tindak balas ni pun berlaku. Bila ada pengoksidaan, ada penurunan, tindak balas boleh berlaku. Soalan yang ke berapa? 4. Okey, yang keempat pula, kamu ada magnesium dengan zinc. Nombor 1, tuliskan bahan-bahan dia. Nombor 2 tadi, tersusun lah. Susun dekat sini, magnesium nilai dia negatif 2.38, lagi negatif daripada zinc. So, yang lebih negatif dekat atas. Okay, dah susun. Nombor 3, kita labelkan side belah kiri ejen pengoksidaan, kanan ejen penurunan. Dan kita bulatkan apa bahan-bahan yang terlibat. So, sekarang ni kamu kena compare magnesium dengan zinc, zinc ion dengan magnesium. So, kita tengok ejen penurunan dulu. Nilai inot magnesium lebih negatif daripada inot zinc. So, dia dekat atas kan. Magnesium cenderung membebaskan elektron untuk membentuk ion magnesium. So, magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan. Seterusnya kita tengok ejen pengoksidaan. Nilai inot ion zinc 2+. Kurang negatif daripada inot ion magnesium. Okey, kurang negatif kan. Magnesium lagi negatif dia dekat atas. So, zinc ion ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan magnesium. Ion zinc cenderung menerima elektron untuk membentuk atom zinc. So, dia akan terima elektron membentuk atom zinc. So, ion zinc akan mengalami tindak balas penurunan. Tindak balas ni berlaku tak? Berlaku sebab ada pengoksidaan dengan penurunan. Okay, last sekali kamu ada bahan ni juga. Tulis dulu persamaan dia. Berapa persamaan bahan ni. Kemudian susun. Ikut yang mana paling negatif dekat atas. Paling positif dekat bawah. Itu langkah kedua. Langkah ketiga labelkan. Dan kena bulatkan apa bahan-bahan yang terlibat. Kena samalah. Dekat atas guna apa, kat bawah tu kamu bulatkan. Okey, seterusnya kita nak tengok. Nilai inot Cu lebih positif daripada inot zinc. Tengok kat sini Cu lagi positif, zinc lebih negatif. So, Cu ialah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding dengan zinc. Sebabkan dia dekat bawah. So, sebagai ejen penurunan dia lemah berbanding dengan zinc. Oleh itu, Cu sukar membebaskan elektron untuk membentuk ion Cu2+. So, bila dia sukar membebaskan elektron, tindak balas pengoksidaan tidak berlaku. Kemudian kita bandingkan ni pula, side ni pula, ejen pengoksidaan. Ion zinc 2+, nilai dia lebih negatif berbanding dengan ion Cu2+. So, ion zinc 2+ ni ialah ejen pengoksidaan yang lemah berbanding dengan ion Cu2+. Oleh itu, ion zinc sukar menerima elektron membentuk atom zinc. So, ion zinc tidak mengalami tindak balas penurunan. So, kamu kalau dah labelkan ni, dah bulat-bulat ni, kamu dah boleh nampak dah. Kalau ejen penurunan, kita nak dia bulat dekat atas. Kalau ejen pengoksidaan bulat, kita nak dia bulat dekat bawah. Barulah proses pengoksidaan dengan penurunan boleh berlaku. Tapi bila macam ni, kedua-duanya lemah, maksudnya tindak balas tidak berlaku.
Okay, ada lagi soalan tak? Tak ada.